Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang kepada semua pelajar ke Kolej Tingkatan 6 Tunku Abdul Rahman Putra. Ahlan wa sahlan. Semoga semua pelajar dalam keadaan sihat dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ingin menerangkan berkaitan subjek Usuluddin bagi pakej aliran agama. Guru Usuluddin, setakat ini hanya seorang sahaja guru Usuluddin, iaitu saya sendiri, Ustazah Zawiyah binti Sa'ad. Saya berpengalaman mengajar Usuluddin di Samti Batu 38 selama 18 tahun. Di sini saya sertakan nombor telefon untuk pelajar-pelajar hubungi sekiranya ada sebarang pertanyaan berkaitan subjek Usuluddin. Seterusnya, matlamat Usuluddin. Sukatan Usuluddin bertujuan untuk pertama, memperluas dan memperdalamkan pengetahuan, kefahaman dan penghayatan dalam bidang Usuluddin. Yang kedua, melahirkan pelajar yang soleh dan bertanggungjawab. Yang ketiga, berfikiran terbuka serta kesediaan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Usuluddin secara ilmiah. Dan yang keempat, memupuk minat pelajar secara berterusan dalam bidang Usuluddin bagi membolehkan pelajar melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Objektif Usuluddin. Antara objektif Usuluddin yang pertama iaitu menguasai pengetahuan dan kefahaman secara menyeluruh dalam bidang ilmu tauhid, khususnya ilmu mantik, pemikiran Islam, ulum Quran dan ulum hadis. Yang kedua, mengaplikasi secara menyeluruh dan mendalam prinsip dan metodologi bidang Usuluddin untuk memahami Al-Quran, Al-Hadis dan juga isu semasa. Yang ketiga, menghubung kaitkan nilai prinsip utama bidang Usuluddin dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara secara tepat. Keempat, menguasai sepenuh kemahiran berfikir, membuat keputusan dan bertindak secara objektif, rasional dan sistematik bersesuaian dengan nilai dan prinsip utama bidang Usuluddin. Dan yang terakhir, membuat perbandingan dan penilaian secara asas dan lengkap antara pelbagai aliran pemikiran tentang isu-isu tertentu dalam bidang Usuluddin. Sukatan pelajaran Usuluddin dibahagikan kepada 4 kertas, iaitu kertas pertama ilmu tauhid, kertas kedua ulum Quran dan ulum hadis, kertas ketiga ilmu mantik dan kertas keempat iaitu kerja khusus, di mana kerja khusus dilaksanakan pada semester yang ketiga. Pentaksiran Usuluddin adalah seperti mana berikut. Semester pertama iaitu bagi mata pelajaran tauhid. Markah bagi tauhid ialah 80 markah, di mana wajarannya ialah 26.67. Masa yang diperuntukkan untuk menjawab tauhid ialah 2 jam. Seterusnya, semester yang kedua, ulum Quran dan ulum hadis. Markahnya juga sama, iaitu 80 markah, wajaran 26.67 dan masa yang diperuntukkan ialah selama 2 jam. Seterusnya, semester yang ketiga iaitu mantik. Mantik markahnya juga 80 markah, wajarannya sama iaitu 26.67 dan masa yang diperuntukkan untuk menjawab mantik ialah 2 jam. Seterusnya, semester yang ketiga iaitu kertas 4. Kerja khusus. Markah bagi kerja khusus ialah 60 markah, wajarannya ialah 20%. Seterusnya, mari kita lihat apakah skop perbahasan yang akan kita pelajari dalam ilmu tauhid. Yang pertama, akidah dan hubungannya dengan ad-din. Tema yang kedua, Islam, iman dan ihsan. Tema ketiga iaitu metod Al-Quran dalam menerapkan akidah. Tema keempat, metod pemikiran akidah. Dan kelima ialah penyelewengan akidah.
Seterusnya, skop perbahasan ulum Al-Quran. Skop perbahasan ulum Al-Quran yang pertama berkaitan dengan konsep ulum Al-Quran. Yang kedua, metodologi pendokumentasian Al-Quran. Yang ketiga, i'jaz Al-Quran. Keempat, nasikh dan mansukh. Dan kelima, tafsir. Beralih kepada skop perbahasan ulum hadis. Skop perbahasan ulum hadis seperti mana juga skop perbahasan ulum Quran. Yang pertama, konsep ulum hadis. Yang kedua, sejarah pendokumentasian hadis. Yang ketiga, klasifikasi hadis. Yang keempat, hadis mukhtalaf. Yang kelima, jar wa ta'dil. Dan terakhir, penyelewengan hadis. Seterusnya, untuk skop ilmu mantik, hanya terdapat 3 tajuk yang akan kita pelajari dalam mantik. Yang pertama, mantik dalam tradisi ilmu Islam. Yang kedua, kaedah-kaedah ilmu mantik. Dan ketiga, tokoh-tokoh ilmu mantik. Bagi kerja khusus, akan dilaksanakan pada semester yang ketiga. Kerja khusus biasanya akan diberikan 2 tema, iaitu tema yang pertama berkait dengan semester yang pertama, iaitu bab akidah, manakala semester kedua iaitu bab as-sunnah. Di sini saya dah lampirkan buku rujukan untuk subjek usuluddin. Pertama, buku rujukan berkaitan dengan ilmu tauhid. Seterusnya, buku rujukan ulum Quran dan ulum hadis. Dan buku rujukan mantik. Di sini juga saya dah lampirkan antara universiti pilihan hasil daripada lulusan usuluddin. Antara bidang kerjaya lepasan usuluddin, selain menjawab jawatan sebagai guru, pensyarah, pakar dakwah, mufti, penceramah dan sebagainya, tetapi usuluddin juga sebenarnya boleh bekerja sebagai dalam bidang sains dan teknologi, dan juga bidang-bidang lain seperti bidang pembuatan, contohnya pembuatan makanan halal. Pelajar juga boleh menceburi dalam bidang kewartawanan, di mana dalam sukatan usuluddin terdapat tajuk yang berkaitan dengan etika kewartawanan dan hubungannya dengan jar wa ta'dil. Sekian sahaja, terima kasih.